وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Hadirin dan majlis sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita pada tajuk 172 ini dalam membicarakan tentang pekerjaan yang baik adalah menuju kebahagiaan pada seseorang. Maksudnya dalam hidup kita ni kadang-kadang kitanya ada satu benda yang kita buat yang menyebabkan kita akan rasa tenang dan kita jadi lapang pada diri kita. Ada satu ketika yang lainnya apabila kita buat satu benda kita akan jadi gelisah dan resah sepanjang masa pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berlaku dalam keadaan demikian, Rasulullah ajar da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah satu perkara yang meragukan diri kamu kepada satu perkara yang tidak meragukan dalam hidup kamu. Kenapa dia? Kerana tinggalkanlah, kata Rasulullah, kalau kamu berdebar buat satu perkara, tiba-tiba kamu rasa tak tenang dan kamu tak rasa lapang, maka kamu diajar supaya tinggalkanlah, jangan kamunya kalut dan ataupun kamu sibuk lagi nak buat kerja itu, kerana kerja itu tidak menjadikan kebahagiaan dalam hidup kamu. Untuk jadikan kebahagiaan pada kita ni, kalau kita buat sesuatu benda kita jadi rasa lapang dan rasa tenang, dan maknanya pekerjaan yang kita buat itu pekerjaan yang baik dah. Tapi kalau kita buat benda yang tak baik, kita jadi rasa gelisah dalam hidup yang kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Yang ni yang berlaku pada diri kita lah. Macam orang yang tengah-tengah mengumpat, misal contohnya. Datang pula orang yang diumpat, dia terhenti terus mengumpat. Kenapa dia terhenti mengumpat? Kerana dia tahu kerja dia ni kerja tak baik lah tu. Kerjaan yang tak baik. Kita ni kalau kita buat kerja yang baik, kita puji orang, misal contoh. Datang pula orang yang kita puji, kita akan sebut terus, Allah panjang umur orang ni, dia sebut panjang umur, kita sebut. Baru je sebut nama dia, baru je sebut nama yang elok, tiba-tiba datang terus. Maknanya apa dia? Maknanya tanda orang ni kitanya sedang buat kerja yang baik. Kerja yang baik ini menyebabkan ketenangan dan kebahagiaan. Siapa yang buat kerja yang buruk, tak kiralah dalam bidang apa pun, dalam bidang kerja ataupun dalam bidang industri, dalam bidang apa pergaulan dan sebagainya, kalau siapa yang buat kerja buruk, dia jadi berdebar terus. Berdebar ni tidak akan membahagiakan hidup seseorang. Di halaman pertama koleksi syair Hatim At-Tai, aku temui satu kata yang sangat indah. Bunyinya begini: bila sikap meninggalkan perbuatan keji memadai buat kamu, maka tinggalkanlah perbuatan keji tersebut. Katanya tuan kitab kita ni, dia kata dalam syair yang disebut dengan Hatim At-Tai ni, dia cerita kalaulah sekiranya perbuatan keji itu kita boleh tinggal, kita rasa kita buat, kita boleh meninggalkan perbuatan yang tak baik itu, maka tinggal perbuatan yang tak baik itu lebih mulia berbanding daripada kita meneruskan perbuatan yang tak baik ini sendiri. Katakanlah kita ni tahu dah, kita buat satu kerja ni, kita tak selesa dengan perbuatan yang kita buat. Kerja yang kita buat ni kita rasa tak senang, tak tenang, tak selesa, tinggalkanlah. Katanya kerana carilah perbuatan yang menyelesakan dalam hidup kita, membahagiakan dalam hidup kita. Artinya jika yang boleh dilakukan baru sebatas berpaling dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji, berarti cukup itu sajalah yang mesti dilakukan. Maknanya kalaupun kita boleh berpaling pun satu kekuatan dah pada diri kita. Kerana kadang-kadang buat benda yang buruk ni dia menarik berbanding daripada buat benda yang baik. Dia akan lama-lama dia akan jadi seronok. Orang yang mula-mula dia hisap rokok, misal contohnya, dia mula-mula hisap rokok, dia nak test je, nak cuba je. Tapi lama-lama dia melekat, dia lekat. Jadi akhirnya dia tak boleh nak tinggal yang dia hisap rokok ni. Jadi sukar. Kalau dia nak berhenti hisap rokok tu menjadi kesukaran yang terlalu amat payah pada diri dia. Ini kerana apa dia? Perbuatan yang asalnya kalau kamu boleh berpaling je, untung dah pada diri kamu. Tapi oleh kerana orang tak boleh berpaling daripada perbuatan ni yang menyebabkan melekat. Dia mula-mula dia hisap rokok, lepas tu lama-lama dia cari dadah, dia cari heroin,
Lama-lama dia melekat jadi tabiat. Akhirnya kurang dia yang menyebabkan kerana apa dia, kesan daripada penyakit yang dia buat ini sendiri. Ini penyakit yang dicari dalam hidup dia. Demikian juga dengan perkara yang buruk. Kita kan Nabi biasa sebutkan, kita ni kalau kita buat benda yang buruk, dia melekat. Kita dengar orang mengumpat, melekat je rasanya. Rasa susah kita nak bangun. Nak bangun, kalau kita boleh bangun juga, itu satu kekuatan. Kalau boleh bangun. Kalau kita pergi tempat-tempat yang buruk, yang keji, dia kalau tidak ada kekuatan agama, dia melekat. Tapi apabila ada kekuatan agama, dia akan, kita boleh berpaling. Berpaling, kalau kamu boleh berpaling, itu satu kekuatan dah dalam hidup kamu. Katanya tuan kitab kita ni, fa'arid anhum wa'izhum, kamu diajar supaya berpaling daripada mereka, dan juga ingatkan daripada mereka ini sendiri. Maknanya apa yang mereka lakukan yang tak baik, yang keji dan sebagainya, kamu diajar supaya berpaling daripada mereka. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wada'azahum, tinggalkanlah, jangan hiraukan pengkhianatan yang mereka lakukan. Wada'azahum, tinggalkanlah daripada yang khianat yang mereka buat ini, kamu tinggalkanlah, jauhkanlah diri kamu daripada perkara demikian. Senang berbuat baik kepada orang merupakan anugerah Allah dan pemberian agung daripada Zat yang Maha Memberi kemenangan dan Maha Mengetahui. Dalam hidup kita, kalau kita ni rasa gembira je berbuat baik, rasa tenang je, sembahyang tu rasa seronok je, kita dah mula baca Quran, kita rasa gembira je dalam hidup kita, itu adalah pemberian daripada Allah. Kerana jarang orang dapat benda demikian. Jarang sangat orang dapat. Kita boleh datang dengar kuliah, rasa seronok je kita, rasa seronok je kita, itu satu anugerah daripada Allah. Kegembiraan ni kita kena syukuri sangat. Alhamdulillah. Kerana apa dia? Kerana kita diberi nikmat ini. Kerana apa dia? Kerana ada orang tak seronok. Dengan nama kuliah pun dia tak seronok dah. Bukan dia datang lagi pun. Tapi kalau orang ajak, jom kita pergi dengar ceramah, jom kita pergi dengar kuliah, dia pun dah tak seronok dah. Kerana apa dia? Kerana pada diri dia ni membebankan dan menyesakkan dada. Tapi ada orang yang dia rasa seronok. Dia buat benda yang disuruh oleh Allah. Dia boleh sedekah, dia rasa gembira. Dia boleh sembahyang, dia rasa seronok. Dia buat benda yang disuruh oleh Allah, dia rasa tenang. Itu tanda satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tak seronok, sedekah masam je muka dia ni. Lepas pada sedekah, mulalah dia tarik muka dia ni. Kemudian ada orang yang dia buat satu benda yang tak mengembirakan diri dia. Padahal perkara yang dia buat ini satu kebaikan, tiba-tiba dia tak rasa gembira dengan kebaikan yang dia buat. Kerugian dalam hidup dia. Siapa yang diberi oleh Allah, yang disebut dengan dia boleh berbuat baik kepada orang lain, kita boleh buat jamuan, habis jamuan, licin, senyum je kitanya, seronok je. Kita sendiri pun tak sempat makan lagi. Tak sempat makan tu kita gembira. Ada setengah orang buat jamuan, dah licin, masam je dia. Dia kata semua orang makan. Makanan yang dia buat tak tertinggal sikit pun pada tuan rumah. Yang menyebabkan akhirnya dia pun tak seronok. Ada orang yang didatangi tetamu, tetamu datang, dia gembira. Alhamdulillah, datang pahala. Dapat pahala, dia sebut demikian. Dia dapat pahala ni, dia rasa gembira dengan datangnya orang. Ada orang bagi salam je. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia duduk dalam rumah, diam, dia sebut. Diam, jangan jawab, dia sebut. Nak sebut gambaran seolah-olah dia tidak ada. Kerana apa dia? Kerana dia tidak diberi anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Rugi kan ketika berbicara nikmat Allah yang ada padanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dalam diri aku ada 3 keistimewaan. Yang pertama, tidaklah hujan turun ke muka bumi melainkan aku pasti akan memuji Allah dan bergembira dengannya, meskipun aku sendiri tidak mempunyai kambing dan juga unta. Orang Arab kan dapat turun air hujan ni seronok lah. Alhamdulillah, seronok dia ni. Kadang-kadang berlari menari tengah-tengah hujan. Suka dia kerana apa dia? Kerana turun air hujan. Turun air hujan. Kalau tempat kita ni jenuh lah kitanya. Kerana apa dia? Turun air hujan. Katanya Ibnu Abbas dia kata, aku ni akan puji Allah. Seronok turun air hujan, aku akan sebut Alhamdulillah. Dan Rasulullah SAW sebut, ya Allah, turunkanlah air hujan yang memberi manfaat. Ya Allah, air hujan yang memberi manfaat pada diri kita ni sendiri. Setiap kali mana turun air hujan, kita minta air hujan yang bermanfaat, bukan air hujan yang bau mudarat tak. Maknanya doa kita hanya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala basahkan bumi dengan basahan rahmat Allah.
dengan Allah Subhanahu Wa Taala turun dengan kerahmatan Allah pada diri kitanya. Kerana kita berdoa pada Allah, seronoknya kita dengan pemberian yang Allah bagi. Yang keduanya, tidaklah aku mendengar seorang hakim yang berlaku adil kecuali aku akan sentiasa mendoakan kebaikan untuknya. Hakim yang adil dalam melaksanakan perkara keadilan dalam beragama, walaupun aku tidak mempunyai perkara apa pun yang mesti diputuskan. Katanya Ibn Abbas, dengar je putusan mahkamah, aku tahu ni keadilan yang paling sesuai. Maka di waktu ini aku akan puji Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah, dan lepas pada itu doa kebaikan untuk hakim tu, kerana telah memutuskan satu permasalahan yang berat di kalangan orang Islam. Masalah yang berlaku ni yang menyebabkan menimbulkan fitnah, saling tuduh menuding. Apabila berlakunya keadilan di waktu ini, maka dalam keadaan demikian kita akan doa pada hakim itu, alhamdulillah, Allah panjangkanlah umur hakim ini kerana telah menjatuhkan hukuman seadil-adilnya dan selayak-layaknya. Nah tu. Tapi tempat kita ni tak tahulah, hukuman tidak bergantung pada syariat, bergantung dengan mesti dihukum dengan hukum syariat. Satu Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata orang yang jadi hakim ni, kaki dia ni dah separuh dalam neraka. Sebelah kaki dia berada dalam neraka dah, tinggal sebelah lagi nak angkat, sumbat dalam neraka, senang cerita, masuk dalam neraka. Kenapa dia? Kerana dia jatuh hukuman ni, kalau dia jatuh hukuman dengan syariat, beruntung dia. Tapi kalau jatuh hukuman dengan tidak syariat, rugi dia, rugi pada diri dia. Kerana apa dia? Dia mengambil kuasa Allah untuk dijatuhkan hukuman. Macam orang mati misalnya, kita gantungkan orang, kuasa ni, matikan ni, kuasa siapa? Kuasa Allah. Tiba-tiba kita kata, aku jatuhkan hukuman bunuh sampai mati, gantung sampai mati misalnya contoh. Kalau gantung sampai mati, di waktu ini kita mencuba untuk mengambil kuasa Allah dan kita letakkan. Kalau kita jatuhkan dengan hukuman syariat, untung kita, maknanya kita dapat pahala. Tapi kalau tidak jatuh dengan hukuman syariat, yang ni datang dosa dalam hidup kita. Ana ni belajar dalam bidang syariah dan undang-undang di Universiti Al-Azhar Mesir. Waktu mana belajar tu, pensyarah Ana pesan sangat, dia sebut, berhati-hati kamu, kalau kamu balik nanti kamu belajar, kamu jangan jadi hakim yang tidak melaksanakan syariat, yang tidak menjatuhkan hukuman syariat. Kalau kamu nak jadi peguam pun, peguam yang memtahankan syariat. Mana kalau kita menyambung sikit lagi, kita bolehlah menyambung dalam bidang undang-undang misalnya contohnya. Kita menyambung sikit lagi, kita boleh nak belajar, nak jadi lawyer ke, nak jadi hakim ke, kalau kita nak menyambung lagi. Tapi duk fikir, kalau buat macam sebut terus juga, tak pasal-pasal masuk neraka free-free, tak kena gaya ni. Kerana apa dia, kadang-kadang amalan yang dia buat ini, dia bercanggah dengan syarak. Bila bercanggah dengan syarak, habis pada diri kita. Katanya Ibn Abbas, saya berdoa pada Allah, kalaulah sekiranya tiap kali mana ada hakim yang jatuhkan hukuman satu benda yang penuh dengan keadilan, saya berdoa, biar Allah bagi kebaikan pada hakim ni, panjangkan lagi umur dia, dan Allah murahkan lagi rezekinya, walaupun yang diputuskan itu bukan untuk saya. Katanya Ibn Abbas, kita tak peduli dah, itu urusan hakim lah. Kalau kita kan dah, kita tak ada urusan mahkamah, kita nak yang kita, kalau tak ada urusan mahkamah, nak doa apa untuk orang? Macam kita pergi ziarah orang sakit misalnya contoh, kita pergi ke hospital ni, ziarah keluarga kita yang sakit je. Kalau keluarga kita tak sakit, tak ziarah dah kita ziarah orang yang hampir dengan kita je. Katakanlah kadang-kadang orang yang kita tahu, saudara-saudara kita orang Islam yang berada di hospital, ada kita nak pergi ziarah? Tak dah. Mana kita nak ziarah? Kecuali bagi orang yang ada sebab, dia pergi nak mengempen misal contohnya, nak kempen, dia pergilah bawa apa dia, bunga, bawa dengan hadiah dan sebagainya. Tapi kalau kita yang tak ada sebab, nak pergi buat apa? Bagi kita demikian. Tapi ni orang yang dalam hidup dia, walaupun tak ada hubungan dengan kita, tapi kita berdoa pada Allah, minta supaya kebaikan ini diteruskan dan keamanan ini diwujudkan di kalangan kita. Yang ketiganya, dan tidaklah aku memahami maksud satu ayat dalam kitab suci Al-Quran, melainkan aku selalu ingin orang lain juga mengetahui isi ayat itu sebagaimana aku mengetahuinya. Ibn Abbas dia sebut, setiap kali mana aku faham saja ayat Al-Quran, aku akan cuba memahamkan orang lain juga sebagaimana aku faham. Ayat yang
Satu ayat Al-Quran Karim. Misal contoh, kita buat contoh apa dia? Alif Lam Mim. Huruf muqatta'ah. Kita payah nak faham ni. Kenapa huruf muqatta'ah ni? Kita tak tahu kenapa Allah sebut Alif Lam Ra. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Kaf Ha Ya Ain Sad? Kenapa Allah sebut Taha? Misal contohnya. Apa benda yang terdapat di sebalik itu? Jadi kepahaman terhadap ayat ini, faham je ayat ini, maka akan aku bagi tahu pada orang lain, nak suruh orang lain dapat sama manfaat daripada kepahaman daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni sendiri. Tengok bagusnya Ibnu Abbas. Maknanya hidup dalam keadaan berkongsi nikmat. Berkongsi dalam setiap, kadang-kadang setengah-setengah di kalangan kita, kalau kita dapat satu ilmu, kita tak nak kongsi. Kita buat secret kan, secret receipt dia panggil. Kitanya nak jadikan benda tu biar jadi rahsia kita je. Orang tanya, ni masak sedap-sedap ni, apa rahsianya? Adalah katanya. Tak ada pun nak sebut ni hasil daripada itu, hasil daripada ni, tak ada. Tapi ceritanya ni adalah nak belajar juga, kena bawa pisang 2 tandan lah dia sebut. Ayam 2 ekor yang golek pula. Nak sebut gambaran rahsia yang ada tu, dia simpan untuk diri dia. Dalam Islam tak, ilmu ni kena bahagi-bahagi, bagi tahu pada orang ramai, dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni semua dapat manfaat dengan kebaikan yang dapat. Macam turun hujan, walaupun tak ada unta, dia kata tak ada kambing pun, aku berdoa pada Allah, syukur pada Allah. Walaupun kemudian apabila berlaku pengadilan dalam hakim, aku berdoa pada hakim tu. Kemudian demikian juga dengan apabila aku memahami ayat Al-Quran Karim, semua nak berkongsi. Sama dengan kita kan, kalau para hadis sekian dapat ilmu baru, satu ilmu baru, balik nanti bagi tahu pada kawan-kawan kita. Ni benda yang baru. Sekarang kan senang kan, nak cerita pada orang, kadang-kadang tak telefon pun, tak bagi tahu pun, tulis dia dekat wall Facebook kita tu, orang lain pun manfaat sama, ambil manfaat. Tu benda-benda yang baru manfaat pada kita. Ada ke Facebook ni? Nampak termenung masing-masing. Ni teknik dia panggil dalam dunia kita sekarang ni, kita boleh manfaatkan benda-benda demikian. Semuanya dalam hidup kita manfaat dengan cara demikian. Demikianlah di antara satu bentuk kecintaan untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Tengok orang melakukan kebaikan sesama manusia. Bagaimana orang yang kita rasa seronok, boleh tolong orang tu rasa seronok. Orang datang minta tolong dengan kita ni, kita dapat apa dia dalam hidup kita? Kita dapat yang besarnya, kita dapat pahala dan redha Allah. Kadang-kadang kita tengok tak berbaloi langsung, kita tolong orang ni, orang yang kita tolong ni akhirnya gigit kaki kita pula. Berapa ramai orang yang jadi demikian kan? Kita tolong orang, tapi waktu mana kita tolong, siap je dia selesai, macam melepaskan buaya tersepit tu lah, senang cerita ni. Buaya tersepit, senang cerita ni. Nak sebut yang biasa disebut anjing tersepit, sian sangat bunyi anjing. Nak sebutnya gambaran melepaskan buaya tersepit, sang kancil dengan buaya tu, cerita sang kancil dengan buaya kan, sian pada buaya. Sang kancil ni dia kesian pada buaya, akhir dia pula yang kena gigit. Demikian kadang-kadang kita ni buat tolong orang, tolong, tapi yang kita tolong tu akhir dibalas dengan tuba pula, dibalas dengan racun pula yang kita tolong tadi. Tapi tak apalah, yang pentingnya yang kita tolong tu dapat pahala. Jangan mengeluh, jangan menyesal. Jangan kata menyesal aku tolong orang ni dulu. Kalau tahu macam ni pun rendam dia dalam tun drum je, senang kita sebut malahnya kita nak tolong dia. Tapi sekarang ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi ruang pada kita, ambil kesempatan untuk kita membantu dan kita menolong mereka tersebut. Dia panggil demikianlah di antara satu bentuk kecintaan untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, satu bentuk penyebaran nilai-nilai keutamaan di antara mereka, sebuah usaha untuk menyelamatkan hati mereka, dan satu nasihat untuk semua makhluk. Berusaha untuk menyelamatkan hati seseorang. Kadang-kadang demikian. Kadang-kadang kan ada kawan-kawan kita datang menyebut orang tu macam ni. Kita tahu orang ni sedang berpenyakit hati. Kita pun sebut, beginilah yang dia buat tu, dia tak sengaja kot, kita sebut. Beginilah kita sebut. Kita banyakkan sabar dan tenang, sudahlah. Kita sebut pada kawan kita yang sedang sakit hati dia, beginilah, kita tak payah ambil berat sangatlah.
Kita tak payah pedulilah pada diri dia. Supaya apabila kalau kita ambil berat terhadap diri dia, nanti kita pun susah dalam hidup kita. Jangan kita pedulikan lagi dia. Kita sebut demikian. Nak menyelamatkan hati sahabat kita, saudara kita, jangan dendam dia jadi panjang. Jangan panjangnya perasaan dia terhadap seseorang ini sendiri. Kerana kalau dibiarkan, kadang-kadang setengah-setengah orang tengah sakit hati, dia lagi simbahnya supaya besar lagi api itu. Api kemarahan sebut. Orang tu tengah sakit hati, dia tambah, aku dah kata dulu, kau tak faham, dia sebut. Aku dah bagi tahu dah dulu, orang ni memang jahat, dia sebut. Yang ni ditambahkan lagi minyak. Api permusuhan. Dia kata orang ni aku kenal sebelum dia belum dikahwin lagi. Belum dia kahwin. Kita dah tambah. Yang dahsyat lagi, belum dia melahirkan anak, aku tahu dah. Yang menyebabkan akhir kita menambahkan lagi permusuhan di kalangan orang Islam. Jangan sampai peringat demikian pada kita. Cari jalan untuk menyelamatkan hati-hati di kalangan kita. Seorang penyair kata, aku berharap tidak diturunkan padaku dan kepada bumi di sekitarku awan-awan yang tidak meliputi seantero dunia negeri ini sendiri. Artinya, jika awan itu tidak menyebar ke segala penjuru dan hujan tidak turun di semua tempat, maka aku tidak menyukainya, dan saya tidak ingin hujan hanya turun pada saya saja, sebab aku bukanlah seorang yang ego dalam hidup ini sendiri. Maknanya, kita tak nak menjadi seorang saja yang terima nikmat. Setiap nikmat yang kita dapat, kita rasa nikmat apabila kita dapat berkongsi kenikmatan itu. Dapat nikmat, kita dapat berkongsi dengan kenikmatan itu, itulah nikmat dipanggil. Kalau parahan sekian sedap makan, sedap, tapi makan seorang tak sedap langsung. Kita makan kan, misal contoh, order apa dia, order pizza lah contoh. Kemudian dalam rumah tangga kita ni ada anak, menantu, ada cucu semua dalam rumah tangga. Tapi kita order, sampai di pizza tu, kita bawa masuk seorang-seorang dalam bilik. Makan seorang-seorang dalam bilik. Makan seorang-seorang. Anak cucu ketuk pintu, kita kata tak ada orang, kita sebut demikian. Ada orang pun dalam bilik. Kita makan seorang-seorang pizza ni. Sedap? Tak sedap langsung. Tak sedap langsung. Sedapnya nikmat ini, kita makan ini, nikmat bila? Apabila kita dapat kongsi. Makan ramai-ramai, Allah nikmatnya. Parahan sekian, cuba tengok kan, kalau kita makan dalam talam misal contoh. Yang dalam talam tu, yang dalam keadaan, dalam setumpuk tu, yang tu yang kita rasa seronok. Tarik. Tak terasa kita. Rupa-rupanya, kalau kita makan seorang tadi, memang sah-sah tak habis. Tapi apabila kita makan dalam keadaan begini, semua menikmati rasa seronoknya pada diri kita. Macam sama juga kita makan ramai-ramai. Rasulullah SAW tak pernah makan seorang-seorang dalam hidup Rasulullah. Kita baca dalam sirah kan, Rasulullah mesti kalau dia nak makan, dia cari mesti ada orang bersama. Rasulullah kata sebaik-baik makanan yang ada bersama dengan dia, tangan-tangan yang lain. Maknanya makanan yang kita nak makan tu kena ada orang lain sama. Maknanya setiap kebaikan yang kita dapat, kita kena rasa bersama, baru kita rasa seronok. Tapi kalau kita dapat seorang-seorang, nikmat ni seorang-seorang, tak seronok langsung. Parahan ni sekian, kita beli rumah besar, buat rumah besar, tiba-tiba kita je duduk seorang-seorang, lilak dalam rumah. Rasa macam mana? Agak-agak rasa bosan je. Puas terguling ke atas, turun ke bawah, duduk turun, tak rasa seronok langsung. Seronok rumah kita ni apabila dapat dikongsi. Orang lain pun datang, saudara mara kita datang, duduk. Kemudian adik-beradik kita datang, orang-orang susah datang. Waktu mana kita tengok orang-orang susah datang, dia masuk je rumah kita, dia tengok Allah cantiknya, kita pun rasa bahagia hati kita. Kenapa? Dapat berkongsi nikmat. Macam kita naik kereta seorang-seorang, beli kereta mewah, naik seorang-seorang, masam je dalam kereta. Kan Nabi biasa buat contoh demikian. Berapa ramai orang yang kereta besar, ada driver, dia duduk kat belakang ni, tapi masam je dalam kereta dia. Tapi berapa ramai orang kereta kancil, anak 17 orang, melambai je orang. Anak dia tu memanggil orang ni, seronok je, happy je dalam kereta ni. Kenapa dia? Kesan daripada kenikmatan dikongsi bersama. Anak ingat lagi dulu zaman-zaman kecil-kecil dahulu, ada orang yang Allah bagi kelebihan, kaya sikit dia di kampung. Dia beli lori. Waktu tu memang susah, ada kenderaan ni memang susah. Beli lori, dia panggil orang kampung, mari naik atas satu lori dia. Naik atas lori dia, bawa ke mana? Pergi masjid dengar kuliah. Semua pergi, duduk. Kemudian dia pasang canvas tu,
kemudian duduk walaupun tak ada aircon tapi seronok dalam gelap senyap-senyap je dalam lori getah tu kan. Lori dia beli untuk ni nak angkut getah. Tapi waktu mana malam ada kuliah, dia basuh bersihkan. Kemudian lepas pada bersihkan ini sendiri, lepas pada sebut dia suruh orang kampung naik free je pergi. Jom kita pergi dengar kuliah. Orang kampung pun seronok naik atas satu lori, duduk dalam canvas. Panas tu pun tak apa. Kerana apa dia? Keseronokan, dipanggil menikmati kenikmatan yang Allah bagi ni sini. Mudah-mudahan Allah rahmatilah beliau. Beliau sudah meninggal dunia. Tapi nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran nikmat yang Allah bagi ni kena kongsi. Kalau kita tak kongsi, maka kita tak rasa nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Macam pakaian kita banyak jenis almari. Lepas tu kita terkelip memandang. Tak ada, orang lain tak dapat merasa pun. Ambillah selai, 2 helai, bagi pada orang susah, ambil pakai. Dia dapat pakai ni, dia dapat pakai pakaian kita ni, dia rasa seronok, dia rasa gembira. Kerana apa dia? Kerana di waktu ini dia merasai apa yang kita merasai. Demikian juga, apa dia lagi, handbag kita banyak sangat kan, tersusun dalam almari. Kadang-kadang ambil satu handbag tu, bagi pada orang tu, bagi pada orang ni, dia pun rasa seronok bawa handbag, rasa juga jadi dia ni. Maknanya dalam hidup dia ni, dia merasai kenikmatan bersama. Merasai kenikmatan bersama ini satu nikmat dalam hidup kita. Firman Allah Ta'ala, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil dan dia suruh pula orang lain bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan apa yang Allah kurniakan pada diri dia. Ma atahumullahu min fadlih, ya Allah bagi kelebihan dalam hidup dia, disembunyikan nikmat-nikmat tersebut. Orang ni orang yang ego, orang ni orang yang sombong dalam hidup dia. Kita jangan jadi demikian. Kita diajar supaya jangan kita je dapat, kita nak supaya semua orang dapat. Kita yang sihat ni, jangan kita seorang je sihat. Kita doa, ya Allah sihatkanlah orang tu, ya Allah tenangkanlah hidup orang ni, ya Allah, supaya kita tidak dianggap manusia yang sombong dalam hidup. Sombong ni kalau mana kita seorang je yang nak merasai kenikmatan, dan orang lain kita tak nak biar, tak nak bagi dia dapat nikmat sebagaimana kita dapat nikmat ini sendiri. Tidakkah kamu tertarik kepada ungkapan Al-Hatim saat mana dia berbicara tentang jiwanya yang senang berbuat kebajikan dan tentang akhlaknya yang sempurna? Cuba kita belajar daripada Al-Hatim. Kata dia, katanya Al-Hatim ni setiap kali mana dia boleh buat kebaikan, dia akan gembira, lapang dada dia, dia gembira terus. Macam kita lah, kalau kita ni boleh jemput orang datang rumah kita buat makan je. Orang tanya, ada kenduri apa ni? Tak ada, saya nak buat makan-makan, saya nak mensyukuri nikmat Allah di atas nikmat yang Allah bagi pada saya. Kawan-kawan kita panggil, lepas tu dia makan, tinggal tak basuh-basuh pun pinggan, kita pun senyum je macam tu. Seronok je kitanya. Dalam keadaan kita seronok ni, kita merasai nikmat ini. Alhamdulillah, kita sebut demikian. Demi zat yang tidak mengetahui bila turunnya hujan selain daripada dirinya sendiri, dan yang menghidupkan kembali tulang belulang putih yang telah hancur luluh. Kemudian sungguh aku sering melipat perut miski bekal menggoda selera, kerana khawatir akan suatu hari dikatakan makhluk yang hina. Maknanya aku sentiasa mensyukuri setiap pemberian yang Allah bagi pada diri aku dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sambung lagi, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang membahayakan. Dia ada dua. Satu, ilmu yang bawa manfaat. Membawa manfaat ni apa dia? Boleh bawa masuk syurga. Satu lagi ilmu yang bahaya. Yang apa dia? Yang bawa masuk neraka. Ilmu juga. Ilmu mencuri masuk neraka. Ilmu, tapi teknik mencuri masuk neraka. Masuk neraka. Teknik nak crack software orang. Macam mana kita nak curi? Kan anak-anak kita yang belajar di peringkat belajar dalam bidang komputer ni, dia mencuri cara moden. Dia curi, dah buat software, orang buat software, kemudian dia ada password dia. Macam mana dia nak curi ni? Dia crack. Dia ambil password tertentu, dia curi password orang ni, yang menyebabkan akhirnya dia dapat percuma je software tersebut. Pun ada juga demikian, mencuri juga. Ada orang yang apa dia, ni ilmu juga. Nak dapat sampai tahap ni kena belajar. Macam mana nak hack satu software orang, pun ada juga. Mencuri, khianat dipanggil. Ilmu juga. Nak buat macam mana kita nak curi apa dia, pin number daripada yang namakan dengan
yang disebut dengan email orang, yang disebut dengan kad kredit orang. Macam mana nak curi tu? Dia belajar ilmu juga, tapi ilmu yang bawa ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu demikian. Ada ilmu yang bawa manfaat. Ilmu yang bawa manfaat kita sebarkan pada orang lain. Belajar, mengajar orang lain ilmu yang bawa manfaat, akhirnya membawa kebaikan pada kita. Ilmu yang bermanfaat bagi kamu adalah ilmu yang dapat menuntun kamu ke jalan Allah. Ilmu yang bawa manfaat. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Ila yaumil ba'ts. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala kedak pada hari kiamat, orang yang diberi ilmu itu dan keimanan, dia akan berkata pada orang kafir, sesungguhnya kami telah beriman dalam kubur menurut ketetapan Allah sampailah hari dibangkitkan. Kami beriman, laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Disebut demikian. Katanya orang yang diberi ilmu, orang yang beriman pada Allah ni, dia kata, rugilah kamu orang kafir. Kamu di atas dunia dahulu, kamu ada ilmu, kamu bijak, tapi kamu guna ilmu kamu untuk dunia aja, tidak menggunakan ilmu untuk sampai ke akhirat. Kami ada ilmu, kami guna ilmu kami untuk sampai ke akhirat. Ini orang yang cerdik. Orang yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang menyediakan kehidupan dia lepas pada mati dia. Macam mana lepas pada mati? Ni orang cerdik. Dia ada ilmu, dia tahu lah, ni zuhur lah, dia masuk waktu zuhur ni kena semayang lah, dia sebut. Walaupun kerja tengah-tengah menimbun ni, dia tinggal. Kerana apa dia? Ilmu dia. Orang yang tak ada kekuatan ilmu, sampai waktu zuhur dia teruskan. Waktu Jumaat dia terus meeting juga. Dia tak peduli. Bila yang dia kena berhenti dan sebagainya, dia terus, akhirnya dia tak peduli lagi syariat dalam hidup dia. Yang ni akhirnya masuk dalam kubur, menyesal dia tak sudah dalam hidup tersebut. Steve Jobs, orang cerdik kan, mati tak beriman pada Allah. Bila mati tak beriman pada Allah, dalam keadaan tak beriman pada Allah, apa yang diuntung? Cerdik untuk dunia, ada ilmu untuk dunia, tapi mati dia mati yang tak membawa kepada kebaikan di akhirat Allah, kerana kekufuran dia pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Itu dia jadi demikian, rugi panggil. Maknanya biar ada ilmu kita ni sampai ke akhirat Allah, pada diri kita dipanggil demikian. Ada dua jenis ilmu, iaitu ilmu keimanan dan ilmu kekufuran. Ilmu yang bawa kekufuran, Allah menjelaskan tentang musuh-musuhnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah sebut orang yang diberi ilmu oleh Allah tentang kehidupan dunia. Allah bagi ilmu pada dia tentang dunia ni, memang hebat. Bercakap tentang dunia memang boleh selut lah, memang kena tabik lah pada diri dia. Kenapa? Cerdik dan hebatnya tentang urusan dunia. Boleh bina bangunan, boleh bina yang namakan dengan rumah dalam tanah, boleh buat istana dalam air, boleh buat sampai peringkat besi yang boleh melayang, kapal terbang, senang cerita, besi melayang kan. Nak sebutnya sampai tahap demikian cerdiknya. Tapi wahum anil akhiratihum ghafilun, tapi untuk akhirat dia lupa pada Allah. Terhadap akhirat tak ada persiapan langsung, tak cerdik langsung. Orang yang demikian, wahum anil akhirah, terhadap akhirat tak ada pada diri dia. Ini bodoh juga dalam hidup, rugi dia panggil. Orang yang ada ilmu, tiba-tiba tak guna ilmu dia untuk sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, macam mana pun CEO dia, bagaimanapun managing director dia, bagaimanapun kedudukan seorang ni, mesti dia bawa sampai ke akhirat Allah. Kalau tak boleh bawa sampai ke akhirat Allah, rugi dia. Kalau kita jadi Perdana Menteri, kalau kita lah, harap-harap boleh jadilah kot. Nak sebutnya, kalau boleh jadi sampai peringkat Perdana Menteri yang bijak, dia bukan bawa rakyat dia sampai dunia je, tak. Perdana Menteri yang bijak, dia kena bawa sampai rakyat dia sampai ke akhirat Allah. Kalau kita jadi suami orang, jadi suami ke jadi ketua orang, dalam kita bukan bawa keluarga kita untuk dunia je. Bukan kita boleh bina rumah yang besar, kereta yang selesa, kemudian kehidupan yang boleh enjoy dan sebagainya untuk dunia, tak. Tapi suami yang bijak, dia boleh bawa keluarga dia sampai ke dalam syurga Allah. Maknanya cerdiklah suami tersebut. Kalau dia berumah tangga, anda biasa sebut demikian, siapa yang berumah tangga, dia kena bawa sampai ke dalam syurga. Kalau tak boleh bawa sampai ke dalam syurga, maka rugilah. Dia boleh seronok untuk dunia,
tapi sampai di akhirat dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi kerugian pada seorang tersebut. Kenapa dia nampak dunia dalam hidup kita. Islam tak larang kita nak menikmati kenikmatan dunia. Islam tak larang. Tapi yang dilarangnya menikmati sampai tertinggal akhirat. Kita ni hidup dalam keadaan seronok terhadap dunia sampai terlupa akhirat. Yang ni yang dirosak. Bukan Islam larang kita nak pergi shopping. Islam tak larang. Islam tak larang kita nak pergi nak kita pergi melancong dan sebagainya. Islam tak larang. Islam tak larang untuk kita kita merasai nikmat yang Allah bagi ni. Kita duduk di hotel, kita jalan dengan keluarga. Islam tak larang. Tapi yang Islam larang, apabila kamu menikmati ni, kamu terlupa sampai akhirat. Yang ni jadi rosak. Pergi melancong sampai tak semayang. Pergi kamu pergi melancong sampai kamu dedah aurat. Kamu shopping sampai kamu tak fikir lagi tentang halal dan haram. Kamu sampai peringkat tak keluar zakat dalam hidup kamu. Yang ni dah melampau dipanggil. Islam nak suruh nikmatilah nikmat dunia. Tetapi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Kamu diajar supaya kamu wabtaghi ni maknanya kamu kena jadi tamak terhadap daral akhirah, terhadap yang namakan dengan akhirat. Tapi Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagian kamu terhadap di dunia ini. Dunia ni yang ada ni kamu ambil lah. Tapi yang bimbangnya kamu sibuk dengan dunia sampai tertinggal akhirat. Sebab tu kita sebut pada anak-anak kita, keluarga kita, sama juga. Anak-anak kita kalau dia nak kerjalah, kita sebut kerjalah. Tapi jangan sampai tak sayang. Anak-anak kita dia nak buat satu-satu program dan sebagainya, buatlah, kita sebut. Tak dilarang, tapi jangan sampai buka aurat. Kita kena tahu batasan, yang ni boleh, yang ni yang tak boleh. Yang jadi bahayanya sampai kita tak ada akhirat dalam hidup kita. Bergaul laki perempuan bebas, pergaulan yang bebas. Hidup dalam program agama dah. Program untuk kemasyarakatan. Tapi bergaul laki perempuan, tak kira halal dan haram lagi pada diri dia. Yang ni merosakkan. Yang merosakkan inilah yang dilarang pada diri kita ni. Tu yang sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang tak musuh-musuh Allah ni, Allah sebut demikian. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui secara zahir terhadap urusan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi akhirat mereka lupa. Halal dan haram tak tahu. Nak buat urusan dunia tapi tak tahu urusan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut balidaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya pengetahuan mereka terhadap tentang akhirat sama sekali tak sampai ke sana. Mereka ada akhirat. Kadang-kadang sebut musim maulud, cerita juga maulud. Musim musim Isra' Mi'raj, cerita Isra' Mi'raj. Tapi sampai ke mereka ke akhirat, sampai ke tempat Isra' Mi'raj itu, tak sampai pun. Kalau mereka cerita, kita kena menghayati Al-Quran, kita kena menghayati sunnah Rasulullah. Tapi mereka buat? Tak buat. Mereka laku, mereka tak lakukan. Yang ni yang rosak, katanya Allah. Balhum fi syakkim minha. Bahkan kehidupan mereka menggambarkan mereka syak terhadap akhirat. Boleh jadi mulut tak sebut. Mulut kalau kita tanya, kamu beriman tak dengan hari akhirat? Wajib beriman. Tapi kenapa tak tutup aurat? Orang yang beriman pada akhirat, dia kena tutup aurat. Kan dalam Al-Kuliah babonnya ana ditanya soalan apa dia? Apa dia beriman pada perkara yang gaib? Ada seorang budak muda yang dalam hari Jumaat babon ni, apabila budak muda tu telefon, apabila ana sebut beriman pada perkara yang gaib, beriman pada perkara yang gaib. Dia kata beriman pada perkara gaib ni apa dia? Tanya soalan dalam rancangan Al-Kuliah. Ana jawab beriman pada perkara yang gaib ni ada dua. Satu beriman yang nampak, satu lagi beriman perkara yang gaib yang ada dalil, satu lagi beriman pada perkara yang gaib yang tidak ada dalil. Yang tidak ada dalil tak perlu beriman. Tak perlu meyakini. Yang ada dalil perlu diyakini. Yang ada dalil ni apa dia? Yang ada dalil ni azab kubur, padang mahsyar, kemudian titian sirat. Ni semua perkara gaib yang ada dalil. Yang ada dalil. Yang tak ada dalil tak payah beriman, tak apa. Apa dia yang tak ada dalil?
perkara gaib yang tak ada dalil. Yang orang Melayu kita beriman sangat ni, jenglot, toyol, apa dia lagi, hantu kom-kom. Yang ni yang tak ada dalil, tapi orang kita percaya yang tu jauh daripada percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni anda sebut demikian. Kalau orang yang beriman dengan akhirat, kalau orang yang beriman dengan hari akhirat, dia jagalah solat. Orang yang beriman pada akhirat, dia jagalah aurat. Kalau orang yang beriman pada hari akhirat, dia jagalah syariat. Orang yang beriman pada hari akhirat, kita boleh tengok bukan pada mulut dia, tapi pada perbuatan dia. Perbuatan dia tu menggambarkan dia beriman pada hari akhirat. Dengar je azan, jalan untuk pergi sembahyang berjemaah, itu tanda dia beriman dengan hari akhirat. Dengar je ada orang susah, dia yang mendahului untuk tolong orang yang susah, maknanya dia beriman dengan hari akhirat. Dengar ada orang yang dalam keadaan kepayahan, dia akan tolong membantu. Orang yang beriman dengan hari akhirat. Orang yang tak beriman pada hari akhirat, mulut sebut, tapi waktu mana dia buat, tak menggambarkan dia beriman dengan hari akhirat. Apa dia? Dia tak tutup aurat, tanda dia tak beriman dengan hari akhirat. Dia tak semayang, tanda dia tak beriman dengan hari akhirat. Dia tak puasa, tanda tak beriman dengan hari akhirat. Artinya dia tak jaga syariat, dia tak beriman dengan hari akhirat. Orang yang beriman dengan hari akhirat, dia akan tunjuk dengan perbuatan dia, tingkah laku dia. Yang inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahum, kemudian balhum fi syakkim minha. Bahkan mereka terhadap akhirat ni mereka syak. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau orang yang yakin sungguh, mana mungkin dia nak buat? Macam kita yakin ular ni bahaya, jangan main-main dengan dia. Ular ni bahaya, jangan main-main dengan dia. Jadi kita yakin, mata kita ni melilau je memandang, telinga kita pun dengar dia bunyi ular tu, dia bergerak ke mana. Kemudian kita yakin kan, apabila kita yakin, semua kita ni fokus terhadap benda yang kita yakin. Para hadis sekarang yakin pisau bahaya kepada anak-anak kecil. Tengok anak kita pegang je pisau, kita dah bertempik, jangan, kita sebut, jangan terus. Kenapa? Yakin dia ni kalau pegang, dia main cucuk-cucuk nanti, kena. Yang menyebabkan kita yakin sungguh, yakin bahaya, yang menyebabkan kita akan fokus terhadap perkara demikian. Kita yakin, kalau kadang-kadang yakin, kalau dia terlampau laju di atas buaian, anak-anak kita di atas buaian, dia boleh tercampak jatuh. Lalu kita waktu mana dia dah terbuai tinggi dah sikit, kita kata slow-slow, pelan-pelan. Kerana apa dia? Keyakinan pada diri kita. Sama juga waktu mana suami kita bawa kereta laju, yakin, jadi hilang kawalan, kita akan sebut, bang, jangan laju-laju, mati kang, disebut. Kita sebut demikian. Kita sebut demikian tu yang menjadikan suami kita perlahan. Abang tak nampak macam batu nisan je kat depan. Kita sebut demikian. Nampak macam batu nisan je kat depan. Nampak kain kapan je kat depan. Yang menyebabkan keyakinan akan menunjukkan pada diri seseorang tersebut. Peribadi dia panggil demikian. Balhum minha amun. Bahkan mereka terhadap akhirat ni buta mata mereka. Orang yang jenis macam ni dunia cerdik, tapi akhirat buta. Terhadap akhirat ni, Allah tak ada apa-apa nilai pada diri dia. Untuk dunia ni cerdik, tapi akhirat buta. Sayang orang yang jenis demikian. Sepatutnya kita ni dunia pun cerdik, akhirat pun cerdik. Patutnya demikian. Untung dua-dua, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Yang ni memang keuntungan besar. Ada peniaga-peniaga zaman sahabat, kita buat contoh apa dia? Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni contoh-contoh, dunia dapat, akhirat dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Kita boleh tengok orang-orang yang alim, kadang-kadang kita tengok dia, Allah bagi kelebihan kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Dua-dua dia dapat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tapi jangan kita dapat dunia, kaya dunia, tapi akhirat pokai di pada mahsyar Allah. Di hadapan Allah, sengsara di hadapan Allah. Orang tu minta, orang ni minta, kemudian seorang-seorang dakwa di pada mahsyar Allah, habis dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu anak biasa sebut, kita kena faham ya, kalau kadang-kadang di kalangan kita ni, bila dia jadi dia ada kilang-kilang besar, dia kena ada syarikat-syarikat yang besar. Waktu mana dia ada syarikat dan kilang besar, dia kena memastikan semua orang bawahan dia ni, pekerja-pekerja dia ni menjaga syariat. Kalau dia tak boleh jaga yang ni, lemah dia daripada mahsyar nanti. Lemah dia. Walaupun dia jadi, katakanlah dia jadi
managing director, MD misalnya, ataupun dia jadi apa dia CEO satu syarikat dan sebagainya. Kat bawah dia tu tak jaga syariat. Di padang mahsyar lemas dia. Orang tu panggil, orang ni panggil, seorang-seorang pekerja dia panggil. Belum lagi anak isteri lagi. Belum lagi orang dekat dengan dia. Dia kata, bos dahulu jadi bos saya, tapi bagi gaji untuk dunia je, bagi gaji akhirat tak ada. Saya untuk urusan akhirat. Bos mengajar bagaimana nak suruh berjaya syarikat, tapi berjaya kami di padang mahsyar tak dibagi tahu pula. Oh, yang ni tak lepaslah dia. Tak lepas di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kalau kita ada staf bawahan kita, pastikan orang bawahan kita ni jaga syariat. Kalau dia tak jaga syariat, kita yang kena jawab depan Allah nanti. Kenapa dia? Ilmu kita bukan untuk dunia je. Anda buat contoh yang mudah pada dia. Kadang-kadang kita ada orang gaji. Orang gaji kita ni kena bagi tahu pada dia. Kamu kena sembahyang. Kamu kena tutup aurat. Kalau bapa dah balik, kamu kena tutup aurat Kenapa? Kamu dengan bapa aurat. Kamu dengan bapa aurat. Kita sebut pada orang gaji kita. Dengan tujuan apa dia? Dia memang dapat duit. Dapat duit. Hujung bulan dapat duit. Tapi dalam masa yang sama, jangan sampai dia masuk neraka. Kerana kita sudah ambil dia duduk dalam rumah tangga kita. Tapi kalau sampai peringkat kita ni tak boleh jaga dia, tak boleh didik dia, yang menyebabkan akhirnya sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita pula tak lepas. Di akhirat nanti dia cek, dia tengok, tiba-tiba dapati dia tak lepas di hadapan Allah. Menyesallah kita. Kerana apa dia? Kerana dia berada di bawah kita, bawah jagaan kita, tiba-tiba kita tak mengarahkan dia supaya jaga yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Yang ni disebut dalam Quran, disebut gambaran demikian. Surah An-Naml ayat yang ke-66 tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Itulah kemuncak terhadap ilmu yang ada pada mereka. Kemuncak yang ada pada mereka untuk urusan dunia je. Tapi untuk urusan akhirat tak ada. Tapi orang yang kemuncak, yang sepatutnya dalam hidup ni, kemuncak dia untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia. Suatulah kalau kita nak hantar anak-anak kita belajar keluar negara dan sebagainya, pastikan ilmu agama tu biar cukup dulu. Nak belajar sampai peringkat universiti pun, masuk universiti pun, pastikan dia ni belajar ilmu agama yang secukupnya. Jangan lepaskan dia dalam keadaan tak ada ilmu agama. Tak ada, baca Quran pun tak boleh. Kalau dia tak ada ilmu agama, kita lepaskan dia untuk dia masuk universiti, kita pergi luar negara dan sebagainya, akhirnya rosak dia. Rosak kerana apa dia? Kerana dia nampak ni nak belajar untuk dunia je, dia tak nampak belajar untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, watlu alaihim naba'al alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu aqlada ila al-ardi wattaba' hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ini cantik juga. Allah cerita, watlu alaihim naba alladhi atainah. Cuba kamu sebut dan kamu ceritakan pada mereka berita tentang yang kami telah berikan pada mereka ni, ayatina, kami bagi ayat-ayat kami tentang kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab Allah pada mereka ni, fa'at minha fansalakha minha, kemudian mereka melepaskan diri daripada ayat-ayat tersebut. Tolong kamu sebut tentang satu cerita orang-orang sebelum daripada ini, orang-orang ahli kitab yang diberi dengan kitab, diberi ilmu pada mereka, tapi sayang ilmu akhirat ni fansalakha minha, mereka melepaskan diri mereka daripada mengikuti apa yang diajar dalam kitab tersebut, yang diajar. Kemudian fa'atba'ahu syaitan, yang mereka ikut bukan ikut kitab, tapi mereka ikut syaitan. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, akhirnya mereka termasuk di kalangan orang sesat. Allah dah bagi petunjuk. Macam kita kan, kita ni beli televisyen baru ataupun beli kereta yang baru, balik memandai-mandai je, masuk Swiss tu, masuk Swiss ni, kita tak baca-baca pun macam mana cara nak menggunakan bahan yang baru ni, bagaimana cara nak menggunakan. Kita memandai-mandai, congkil kat situ, congkil kat sini.
Kemudian kita pandai-pandai masuk kereta baru ni, try jangan-jangan sekali minyak diesel misal contohnya. Masukkan minyak diesel dalam tempat petrol tu. Kemudian lepas itu lama-lama kita biarkan, jangan servis dan sebagainya. Kita buat sendiri. Pakana minal ghawin. Kamu sesat dah tu dia panggil. Kamu dah mula jadi sesat. Kereta yang kita beli ni, dia bagi juga buku manual bagaimana cara nak menggunakan kereta ni. Kan para hanis kan belilah apa pun barang elektrik dan sebagainya, kita ada buku manual. Allah waktu mana dia hantar kita ke atas dunia ni, Allah bagi buku manual. Macam mana cara nak hidup di atas muka bumi ni. Nak hidup macam ni, buat macam ni. Tapi fansalakha minha. Sayangnya mereka melepaskan diri, tak nak ikut, memandai-mandai je buat. Kereta Pro 2 tu, kancil tu, dimodify, letak sayap semua. Dah mula nak terbang je dia nampak. Tapi tak terbang lagi kita nampak. Akhirnya masuk terbang dalam longkang je dia ni. Nak sebutnya kerana apa dia? Kerana dia dah mula sesat dah tu. Pakana minal ghawin. Sesat lah dalam hidup dia. Tengok duduk dalam longkang je. Kereta dah elok-elok dah. Dia letak sayap, dia letak belakang tu kan, dia buat macam-macam gaya. Exhaust tu boleh masuk kepala kalau boleh. Exhaust yang ada tu dia buat sampai tahap demikian. Nak sebut gambaran apa dia? Gambaran pakana minal ghawin. Orang ni sesat ni. Yang herannya, pomen tu sendiri yang baiki kereta kita tu, yang modified tu, kereta dia sendiri tak buat macam tu. Kereta dia sendiri tak buat. Pergilah kedai-kedai yang apa dia, aksesori kereta ni kan, aksesori kereta dan sebagainya. Kita tengok kereta dia, cincai je. Tapi yang orang datang ni gila-gila buat, mengubah keadaan. Sama juga dengan kitanya. Allah Subhanahu wa taala ajar buat macam ni. Dunia ni macam ni, aturnya macam ni. Ni siang kamu kena kerja, malam balik. Jangan kerja lagi. Dah balik sampai ke rumah. Maghrib dah masa ni, masa untuk apa dia? Masa untuk rehat, masa untuk kamu beribadah, masa kamu dengan Allah. Dah sampai dah. Lalu kitanya malam tak kerja lagi. Sampai pukul 2 pagi balik. Balik tidur terlentang. Kemudian lepas itu besok kerja lagi. Kemudian demikianlah sampai hujung minggu tidur qada semua. Seminggu ni yang tak cukup tidur tu qada betul-betul. Senyap je dalam rumah. Dalam hari Minggu tu, hari Sabtu Ahad tu dah senyap dah. Nampak? Tidur ambil pesan. Qada ni. Masa yang Allah dah bagi dah sebelum daripada ni. Tak, kita kerja pulun habis-habisan untuk dunia. Tak logik langsung dipanggil. Dah nak rosak lah tu, dipanggil. Sikit lagi jadi rosak pemikiran. Dah mulalah kehidupan kita pun tak tenteram. Anak-anak pun tak peduli. Masa kita dengan anak-anak pun tak ada. Kenapa? Kerana kita dah mula lawan daripada fitrah yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Katanya Allah, kalau kami menghendaki di kalangan mereka, sesungguhnya kami boleh tinggikan darjat mereka. La rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, katanya Allah. Tapi mereka ni sayangnya, mereka akhlada ilal ard, merasa nak hidup kekal di atas muka bumi. Ahlul kitab ini apabila diberi kitab pada mereka, tak lawan Allah. Kalau mereka ikut yang disuruh oleh Allah, la rafa'na, kami akan angkat darjat mereka. Tapi oleh kerana mereka ni lawan perintah Allah, wattaba'a hawa, dia ikut hawa nafsu dia. Ikut hawa nafsu, famathalahu kamathal al, katanya Allah. Orang yang macam ni dalam hidup dia macam anjing je, katanya Allah. Allah sebut terus macam anjing je. In tahmil alaihi yalhas, kalau kamunya menghulu, kalau kamu halau dia, pergi jauh ni. In tahmil alaihi yalhas, kalau kamu halau, dia jelik juga kamu. Dia jelik juga pada kamu. Kemudian au tatruku yalhas, ataupun kamu tak halau pun dia jelik juga. Jelik ni maknanya mengejek lah. Cuba tengok anjing tu, kita halau dia, pergi jauh lagi, dia jelik juga. Maknanya dia ni tak rasa nak menghargai. Kalau ataupun kamu tak payah, kamu jangan halau dia, kamu tinggal jaga dia, dia tetap mengejek juga. Dia tetap mengejek juga. Yalhas, menjelik juga. Kita tak halau dia. Anjing kan, kita ambil batu, kita halau dia, pergi jauh pergi.
Jauh. Sambil pergi jauh tu, mulut dia terjelir-jelir. Sambil dia lari. Ataupun kitanya biarkan dia duduk tak payah pergi ke mana-mana pun. Jelir juga. Dua-dua akan jelir. Senang ceritanya. Ni mak jelir dia panggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah bagi nikmat, bagi pun sama, tak bagi pun sama. Bagi pun sama. Kalau bagi, naikkan darjah dia pun sama. Kalau tak naik pun sama juga perangai dia. Lalu katanya Allah, zalika matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Inilah perumpamaan orang-orang yang dusta terhadap ayat kami, orang yang berbohong dengan ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kamu tolong sebutlah cerita-cerita mereka ni, kisah-kisah hidup mereka ini, supaya dipikirkan dan diingatkan oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jangan jadi macam mereka, jangan. Hidup memikirkan tentang dunia, tidak memikirkan tentang akhirat. Kita besar-besar rumah kita, tak fikir langsung rumah sempit dalam kubur nanti. Kereta mewah-mewah kita, tak fikir langsung tentang kereta kanda yang kita kena naik nanti. Maknanya demikian. Kemudian kitanya, pakaian kita hebat-hebat, tak fikir langsung kain kapan yang mesti membalut jasad kita nanti. Kita rasa hebat dengan tanda rumah kita tulis Villa Damai, macam-macam gaya tuliskan nama-nama yang hebat di dinding rumah kita. Tak pernah kita fikir pun batu nisan yang nak ditulis nanti. Batu nisan nak disandar dekat kawasan kubur kita nanti macam mana. Benda-benda demikian ni kena ada pada diri kita ni. Tu anak-anak pernah sebut kan, yang nakal-nakal degil-degil sikit anak kita tu, tempah terus batu nisan, sandar terus tepi dinding. Lepas tu biar dia memandang batu nisan tu. Dia memandang batu nisan tu. Kadang-kadang tulis untuk suami kita, untuk kita, misal contoh, sandar tepi dinding, biar dia memandang batu nisan tu. Lepas tu dia tanya, ni batu nisan siapa? Batu nisan kita. Batu nisan kita. Kenapa tempah dah? Takut nanti susah orang lain nak tempah. Biar kita fikir yang kita ni bakal mati, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Allah juga menjelaskan tentang orang Yahudi dan ilmu mereka. Katanya Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara. Orang Yahudi macam kaldai yang bawa kitab-kitab yang banyak. Jangan orang Yahudi macam tu. Bawa kitab, kaldai, alim tak alim pun, bawa je, bawa kitab. Bawa kitab ni jadi alim ke? Tak pun. Orang yang meniaga kitab, tahu ke semua yang dalam kitab tu? Tak tahu pun. Jangan jadi macam tu. Lepas ni tak meniaga kitab dalam negara kita ni. Nak sebutnya gambaran apa dia? Yang kita ada ni, jangan kita je, Allah dah bagi dah, tiba-tiba kita buang, kita sia-siakan nikmat dan peluang yang Allah kurniakan pada kita. Artinya orang Yahudi mempunyai ilmu, tetapi ilmu yang tidak menyebabkan mereka mendapat petunjuk. Mereka memiliki bukti, tetapi bukti yang ada pada mereka tidak dapat mengubati penyakit hati mereka ini sendiri. Mereka memiliki pendapat, tetapi pendapat yang ada pada mereka tidak mampu mengalahkan mereka. Tidak mampu mengalahkan. Mereka memiliki riwayat, tetapi riwayat yang ada pada mereka tidak benar. Mereka memiliki bacaan, tapi bacaan yang ada pada mereka tidak boleh menuntun kepada kebenaran. Mereka memiliki petunjuk, namun petunjuk yang ada pada mereka justru menunjukkan kepada penyimpangan. Mereka juga memiliki pengarahan, namun pengarahan itu justru membimbing kepada pengingkaran. Bagaimana mungkin pemilik ilmu ini mendapat kebahagiaan, sementara mereka adalah orang yang pertama kali menendang kebahagiaan dengan kaki mereka sendiri. Orang macam ni macam mana Allah nak jadikan bahagia hidup? Sengsara je memanjang. Yahudi sampai hari ni kan sengsara, kalut dengan dunia, tolak akhirat, sengsara hidup, merempak je memanjang. Pergi mengaku negara orang, pergi mengaku negara dia. Kan Yahudi, cuba tengok sekarang ni, negara, betul-betul negara orang, Palestin ni, negara umat Islam di Palestin. Tak, dia pindah, dia mengaku ni negara dia. Merempak je memanjang. Hidup dalam keadaan yang dia Allah dah bagi dah kelebihan, tiba-tiba kelebihan yang ada pada dia digunakan untuk dunia. Satu Yahudi ni cerdik. Cerdik tak cerdik, cuba tengok Nokia siapa yang buat? Yahudi. Yang buat lift kan, yang buat lift, syarikat lift, dalam lift tu, syarikat yang nama sen apa dia nama dia, syarikat lift tu, siapa yang buat? Yahudi. Antarabangsa, dalam dunia antarabangsa, kapal terbang, siapa yang buat? Yahudi. Kebanyakan cerdik untuk dunia, tapi sepak dengan kaki dia untuk akhirat Allah SWT. Akhirnya
hina dina dalam hidup ini. Kita pergilah ke mana-mana pun Yahudi, dia akan jadi demikian. Bagaimana mungkin pemilik ini akan dapat kebahagiaan? Fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih suka dengan buta mata, sesat dalam hidup berbanding dengan hidayah yang diberi oleh Allah. Wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Mereka sentiasa menyebut hati kami dah jadi benak, disebut. Benak kan? Kan biasa orang Melayu kita pun sebut macam tu. Benak lah, tak boleh lah belajar, disebut. Kenapa tak boleh belajar? Makan semut banyak, disebut. Makan semut banyak dulu, kecil-kecil dahulu, betul benak tu. Baca Quran tak boleh, macam-macam gaya. Padahal dia malas. Dia malas tu, dia buat alasan. Benak lah, disebut. Tak boleh. Wa qalu qulubuna gulf. Hati kami ni dah tertutup, disebut. Ni perangai, dah tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan Allah kata, Allah tambah lagi, taba'allahu 'ala qulubihim. Allah telah peterikan hati mereka bikufrihim, kerana kekufuran yang ada pada mereka ini sendiri. Banyak sekali buku-buku di library, di Kongres di Washington, hampir semua disiplin ilmu terdapat di sana. Buku-buku, cuba pergi tengok. Negara-negara mereka buat kajian. Macam mana buat contoh yang mudah ni? Mereka ni tahu rosak, bahaya, tapi mereka buat. Macam agak kan? Agak tu, anda biasa sebut pada baru ni anda pergi ke Manchester, pelajar-pelajar di Nottingham yang belajar medik ni. Anda sebut pada mereka, anda kata, cuba tanya pensyarah kamu. Cuba tanya pensyarah ni. Agak ni bahaya tak bahaya? Agak ni, yang kanser jadi rosak ni. Semua kata bahaya. Mereka jawab, mereka kata, ya Ustaz, kami dah berujar, semua bahaya. Di antara sebab kenapa kena barah usus, barah lang dan sebagainya. Kenapa jadi? Kerana minum arak. Kebanyakan pada usia 50 tahun ke atas, 45 tahun, dah mula kena barah. Confirm kena barah. Tapi, siap kali mana buat kuis, pensyarah itulah yang bagi hadiah barak dia semua. Buat je kuis, bagi hadiah pada pelajar yang cemerlang ni, bagi hadiah wine. Bagi hadiah ni. Kerana apa dia? Kerana yang ni tak boleh nak lawan. Mereka tahu benda yang buruk, tapi mereka buat. Tapi disiplin, cukup berdisiplin. Hidup mereka disiplin. Tengok orang nak melintah jalan, berhenti kereta tengah laju tu, berhenti, bagi ruang orang nak melintah jalan. Tempat kita, tengok orang nak melintah jalan, lagi pecut kita. Kawan tu nak terkencing tengah-tengah jalan. Nak sebut gambaran apa dia? Gambaran disiplin mereka dalam hidup. Tapi dalam keadaan macam ni, mereka lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup mereka. Di buku-buku banyak membahaskan berbagai generasi, bangsa, umat, peradaban dan budaya. Semuanya terdapat di sana. Di Oxford University misalnya contoh. Mereka bincang tentang Islam. Mereka datang orang-orang cerdik pandai dunia ni, datang bincang di negara mereka, di universiti mereka. Sayangnya bangsa yang memiliki perpustakaan besar seperti ini adalah umat yang kafir kepada Tuhannya. Buku-buku hebat, tapi kufur pada Allah. Mereka hanya mengetahui alam yang dapat dilihat oleh pencendera saja, sedangkan yang ada sebalik itu tidak dapat didengar, tidak mereka lihat dan tidak mereka perhatikan. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fima aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Dan kami jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan hati, akan tapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak mendatangkan manfaat sedikit pun jua dalam kehidupan mereka. Sebuah taman yang sangat hijau, sayangnya kambingnya yang ada di dalamnya sakit. Binaan dengan apa dia, taman-taman yang nampak segar semua, tapi yang duduk dalam tu sakit, ayam. Tak sesegar taman itu. Buah kurma yang sangat lazat, namun kedekutan ataupun kekikiran begitu mengekang. Air yang sangat segar, namun terasa pahit di mulut ini sendiri. Maksud ini jadi demikian. Kam atainahum min ayah. Berapa banyak kami telah bagi tanda-tanda kebenaran yang ada, tapi mereka tetap tak beriman. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tiap kali mana kami datangkan ayat-ayat Allah kepada mereka sentiasa berpaling daripada ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni sendiri. Kita berhentikan setakat ni, insya-Allah kita akan sambung pada akan datang nanti, memperbanyakkan membaca dan banyakkan merenung dalam hidup kita agar kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita ini sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.